Salam sejahtera, bertemu lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan perindustrian di Jerman. Revolusi perindustrian di Eropa bermula di Jerman, dan ciri utama revolusi perindustrian ini adalah capital keuangan mengatasi capital industri. Teknologi yang digunakan dalam tahap kedua terdiri daripada pelbagai bahan, sumber, dan bentuk. Muncul juga industri baru seperti elektrik, kimia, petroleum, dan logam ringan. Keluaran sampingan seperti kereta, radio, kapal terbang, dan kain tiruan juga dihasilkan pada abad ke-19. Ahli kimia Jerman mencipta teknologi baru untuk menghasilkan barangan yang terdiri daripada arang batu dan besi. Terdapat beberapa faktor perkembangan perindustrian di Jerman, antaranya penyatuan Jerman. Penyatuan Jerman telah meletakkan asas yang kukuh bagi pertumbuhan sektor perindustrian di Jerman. Selepas penyatuan, Jerman muncul sebagai sebuah negara perindustrian yang unggul di Eropa. Penyatuan ini telah menyebabkan wujud keseragaman dalam mata wang, sistem percukaian, sistem timbangan, dan perundangan di Jerman. Faktor seterusnya, kemajuan pertanian. Kemajuan dalam bidang pertanian meletakkan asas bagi pertumbuhan sektor perindustrian di Jerman. Selepas itu, sektor pertanian mulai mengalami kemajuan dan perkembangan dengan pesat. Kemajuan dalam bidang pertanian disebabkan oleh penerbitan karya mengenai teknologi pertanian. Pembangunan teknologi modern dan kaedah saintifik telah menyebabkan berlaku peningkatan dalam pengeluaran hasil pertanian. Terdapat lebih 2.000 buah sekolah pertanian di seluruh Jerman. Sekolah pertanian dan university menjalankan kajian dan penyelidikan dalam bidang pertanian. Selain itu, berlaku juga kemajuan dalam bidang penyelidikan. Kemajuan dalam bidang penyelidikan merangsang pertumbuhan sektor perindustrian di Jerman, dan makmal penyelidikan telah ditubuhkan oleh syarikat kimia dan elektrik di Jerman. Perkembangan ini telah menyebabkan Jerman berjaya mencipta pelbagai peralatan dan inovasi baru. Beberapa buah syarikat dan perbadanan telah menghasilkan teknik baru dengan menjalinkan teori penyelidikan dengan amalan kerja harian di kilang. Perkembangan ini telah menyebabkan Jerman muncul sebagai pemimpin dunia dalam perindustrian kimia dan elektrik pada akhir abad ke-19. Di samping itu, terdapat juga penumbuhan koperasi. Institusi koperasi memainkan peranan dalam perkembangan sektor perindustrian di Jerman. Institusi ini memberikan bantuan keuangan kepada penduduk untuk melibatkan diri dalam perindustrian ini. Menjelang tahun 1911, terdapat lebih kurang 25.000 buah kesatuan kredit di seluruh Jerman. Institusi koperasi dan kesatuan kredit memainkan peranan dalam pertumbuhan sektor perindustrian di Jerman. Faktor seterusnya, penghapusan sistem guild. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan industri di Jerman ialah penghapusan sistem guild. Dalam sistem yang diamalkan di Jerman, seseorang perlu mempunyai pengalaman dalam guild selama beberapa tahun. Pengalaman dalam guild merupakan syarat wajib bagi melibatkan diri dalam perindustrian. Sistem ini menjadi batu penghalang kepada perkembangan sektor perindustrian di Jerman. Kerajaan bertindak menghapuskan monopoli dan keistimewaan guild melalui Peraturan 1811. Selain itu, kekayaan bahan mentah. Perkembangan sektor perindustrian di Jerman disebabkan oleh kekayaan sumber bahan mentah.
dan sumber bahan mentah yang terdapat di Jerman ialah arang batu, biji besi, dan biji timah. Kawasan perlombongan arang batu dan biji besi yang terkenal ialah Lembah Ruhr, Lorraine, dan Silesia. Sumber galian ini merupakan sumber utama dalam menggerakkan sektor perindustrian di Jerman. Pada tahun 1872, Jerman telah mengekspor bekalan biji besi bernilai 1,92 juta ton ke negara Eropa. Faktor yang terakhir ialah kemajuan industri perkapalan. Perkembangan pesat sektor perindustrian disebabkan oleh kemajuan dalam industri perkapalan. Industri perkapalan Jerman di Bremen, Hamburg, Stettin, Danzig, dan Elbe. Selepas tahun 1880, berlaku peningkatan yang amat ketara dalam pembinaan kapal uap di Jerman. Perkembangan ini menyebabkan jumlah muatan barang yang diangkut turut meningkat. Antara kesan perkembangan perindustrian di Jerman terhadap ekonomi adalah kemajuan teknologi. Antara perubahan yang berlaku dalam teknologi adalah tenaga elektrik digunakan untuk membekalkan cahaya dan mengendalikan jentera. Petroleum menggantikan arang batu untuk mengendalikan enjin, manakala keluli menggantikan besi sebagai galian utama. Selain daripada itu, kemajuan dalam teknologi menyebabkan berlaku perubahan dalam kaedah penciptaan. Kilang membina makmal penyelidikan dan menggunakan peralatan mahal untuk menghasilkan ciptaan baru. Saintis yang terlatih dan berpengalaman direkrut untuk menghasilkan barangan baru. Sebagai contoh, ciptaan yang dihasilkan oleh Siemens dan Martin menyebabkan pengeluaran keluli meningkat. Ciptaan yang dihasilkan oleh Siemens menyebabkan syarikat terkenal dalam bidang kejuruteraan elektrik. Menjelang tahun 1913, Jerman muncul sebagai negara pertama menghasilkan barangan elektrik di dunia. Kesan seterusnya, imperialisme baharu. Revolusi perindustrian menyebabkan muncul persaingan dalam kalangan negara industri untuk menguasai pasaran dan bahan mentah. Persaingan ini menyebabkan negara industri melakukan penjajahan bagi mengukuhkan pengaruh di Asia dan Afrika. Perkembangan ini menyebabkan lahir satu fenomena yang dikenali sebagai imperialisme baharu. Imperialisme baharu menyebabkan negara industri bersaing untuk menguasai Afrika dan mendapatkan konsesi di Cina. Negara-negara industri menggunakan teknologi untuk menghasilkan senjata untuk menguasai negara lain. Menjelang abad ke-19, Jerman muncul sebagai sebuah negara industri yang agresif dengan memulakan Perang Dunia Kedua. Selain itu, perluasan perdagangan antara bangsa. Bismarck mendapat tekanan daripada Liga Koloni Jerman, yaitu sebuah pertubuhan yang terdiri daripada ahli perniagaan dan penjelajahan Jerman. Pertubuhan tersebut menekan Bismarck supaya meluaskan tanah jajahan Jerman untuk mendapatkan sumber dan meluaskan perdagangan antara bangsa Jerman. Desakan perluasan jajahan menyebabkan Jerman memeterai perjanjian dalam persidangan koloni Berlin pada tahun 1884. Pada tahun 1884, Jerman telah berjaya mengambil alih bahagian barat daya Afrika, Togoland, dan Cameroon, serta menguasai Tanganyika dan Afrika Timur. Jerman meluaskan perdagangan dan kegiatan mendapatkan tanah jajahan di kawasan Pasifik dengan menguasai bahagian New Guinea dan pembelian Kepulauan Carolina
dari Spanyol pada tahun 1884. Pada tahun 1897, Jerman telah meluaskan hubungan perdagangan dengan China bagi mendapatkan arang batu dan mewujudkan pangkalan tentara laut di pinggir laut China. Seterusnya, kemajuan sistem keuangan. Perkembangan sistem perbankan di Jerman menggalakkan pertumbuhan perdagangan dan perniagaan di Jerman. Sistem perbankan di Jerman dikawal oleh Die Bank, yaitu penggabungan 4 buah bank utama di Jerman. Tugas Die Bank ialah menguruskan keuangan serta menggalakkan penggabungan perniagaan di Jerman. Die Bank turut menggalakkan perhubungan Jerman dengan negara-negara luar serta aktif di Timur Jauh, Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Timur Tengah. Perkembangan dalam sistem perbankan telah membawa kepada kemunculan kelas pengusaha industri baru di Jerman pada abad ke-18 karena mereka mendapat bantuan modal bank. Bantuan modal yang dikeluarkan oleh bank-bank Jerman telah mempercepatkan perkembangan perindustrian di Jerman pada tahun 1870. Seterusnya, penubuhan kartel di Jerman telah banyak membantu perkembangan perindustrian. Matlamat penubuhan kartel adalah untuk menguasai bekalan dan harga jualan. Selain itu, perkembangan perindustrian Jerman juga memberi kesan kepada sosial Jerman, antaranya dasar kerajaan Jerman. Sekolah Pertukangan dan Teknikal Jerman diiktiraf sebagai pengeluar tenaga mahir oleh negara-negara lain. Bagi memastikan para pekerja mendapat perlindungan, Bismarck telah memperkenalkan Undang-Undang Insurans Sosial yang dikuatkuasakan pada tahun 1883. Fungsinya ialah menjaga kebajikan pekerja semasa ditimpa kemalangan sewaktu bertugas. Pada tahun 1884, Parlemen meluluskan Undang-Undang Insurans Kemalangan, pembayaran bagi rawatan perubatan. Pelbagai usaha dilakukan oleh pemerintah Jerman untuk meningkatkan perkembangan perindustrian dan ekonomi Jerman, mengawal pengurusan perkilangan, firma, kartel, dan bank-bank Jerman. Jerman juga terkenal dalam bidang ketenteraan. Kesan seterusnya, kebajikan pekerja. Kerajaan telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga kebajikan golongan pekerja. Sebagai contoh, Bismarck telah memperkenalkan Undang-Undang Insurans Sosial pada tahun 1883. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kebajikan pekerja apabila mereka ditimpa kemalangan sewaktu bekerja. Pada tahun 1884, Undang-Undang Insurans Kemalangan telah diluluskan oleh Parlemen Jerman. Undang-undang ini membolehkan pekerja mendapatkan rawatan perubatan yang ditanggung oleh majikan. Selain itu, pensiun diberikan kepada pekerja industri yang dihentikan kerja akibat penyakit. Kesan yang terakhir adalah kemajuan sistem pengangkutan. Penggantian bahan dari besi kepada keluli telah menyebabkan perkembangan pesat dalam sektor pengangkutan, khususnya pembinaan jalan kereta api. Jalan kereta api dibina dengan pesat pada tahun 1870 dan firma Jerman Die Borsig telah menjadi pengeluar utama kereta api di Jerman. Terdapat 3 ciri utama revolusi perindustrian yang tercetus di Jerman, yaitu kemajuan teknologi, pembangunan kejuruteraan manusia, dan kemajuan keuangan. Revolusi perindustrian ini menyebabkan berlaku kemajuan dalam bidang teknologi. Faktor perkembangan revolusi perindustrian ini juga dapat meletakkan asas yang kukuh bagi pertumbuhan sektor perindustrian di Jerman. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Bertemu lagi di video yang seterusnya.